Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, hai, assalamualaikum. Selamat datang lagi bersama saya Cik Nat untuk live pada hari ini. Okey, so apa yang specialnya lagi hari ini, kita nak bawakan seorang lagi, salah seorang yang join kami punya program That Slim bersama Bosta, iaitu Cik Yusmadiha. Okey, so kalau macam sebelum ni saya dah bawakan Puan Nash antara salah seorang yang join kami punya program That Slim. Jadi untuk hari ni saya nak bawakan lagi salah seorang, iaitu Cik Yus kita yang memang join kami punya program That Slim bersama Bosta ini dari bulan 7 yang lalu. So mungkin anda semua dah tak sabar nak tahu apa pula perkongsian daripada Cik Yus kita kali ini. Okay, so bolehlah nantikan dan juga tengok live kami ni sehingga habis. Okay, so jom kita mulakanlah. Mestilah kita nak kenal dulu kan, nak kenal dulu siapa yang kita nak bawakan ni. Saya nak persilakanlah Cik Yusmadiha kita untuk memperkenalkan diri, daripada mana, kerja apa dan sebagainya. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Nia sebab sudi jemput saya untuk sesi testimoni ini. Okey, nama saya Yusmadiha binti Muhammad Yusof. Umur saya 30 tahun ni. Sekarang saya bekerja sebagai executive admin di Kelana Jaya. Tapi status sekarang masih work from home. Jadi work from home lah. Kadang-kadang je pergi office. Okay. So kita dah kenal lah dia seseorang peserta lesson kita, iaitu Cik Yusmadiha. Okay, so saya nak tanyalah kepada Cik Yus kita kan, apa sebenarnya big why lah ataupun sebab utama Cik Yus kita join program DSC bersama Bosta ni, dan mungkin boleh ceritakan juga macam mana boleh kenal ataupun tahu program DSC ni. Okay. Saya sebenarnya tak tahu menahu pun program Slim ni dengan saya pun tak familiar dengan Dr. Ju. Jadi yang syorkan saya untuk masuk program ni ialah kawan office saya, iaitu Kak Lily atau Puan Azrifah lah. Dia pun sama-sama masuk dalam program Let Slim ni. Jadi pada dulu dia pernah lah mention Dr. Ju sebab sebelum ni dia pernah masuk juga. Kiranya Puan Lily Dr. Ju dululah. Dia dah biasalah, dia banyak masuk program Dr. Ju. Tak pasti program apa berkaitan, kan Dr. Ju ada banyak program kan. Jadi dia dah familiar lah dengan Dr. Ju. Jadi saya dengan Cik Hidayah pun join benda ni. And then dia yang syorkan, dia cakap program Let's Slim dah nak start dah. Jadi jomlah semua join sekali kan, dia nak join sekali kan. Dia ajak semua, dia ada 4 orang masuk, Kak Lily, saya, Kak Usna dengan Cik Hidayah masuk sekali. Berempat lah satu office ni. Berempat satu office dengan adik angkat dia, Kak Lily, nama dia Mimi. Kita orang tak kenal lah, tapi kita kenal selepas join dalam ni lah. Kak Lily dia macam introduce lah, cakap kita berlima masuk sekali lah macam tu. Cakap lah, ada kan. Kiranya jadi mulanya empat-empat ni kiranya macam kawan rapat lah, satu office. Ya betul, satu office, memang kenal lah. Jadi dia ajak, since saya dengan Cik Hidayah memang badan besar-besar kan. Jadi dia cakap why not korang masuk, sebab memang sesuai kot. Jadi saya mula-mula macam tak nak tahu masuk. Fikirkan macam tak apalah, biarlah Kak Lily dengan Cik Hidayah masuk dulu, kita nak tengok progress dia orang dulu kan. Lepas tu dah hari terakhir tu Kak Lily, sebab saya masuk office time tu kan, Kak Lily ada, Cik Hidayah ada. Lepas tu dia pun macam Madiha tak masuk lagi, masuklah cepat hari ni, dah last day. Cakap masuk semua. Lepas tu cakap okay Kak Lily, saya dah masuk dah. So macam tu lah cara saya tahu program Let's Slim Bosta ni. Lepas tu at the same time bila dah masuk, memang intention tu untuk pertamanya sekali ialah kuruskan badan lah, sebab saya memang dah overweight, obesity tahap 3 dah pun. Memang berat saya time tu awal bulan 7 tu memang dah 113 kilo. Masa sebelum kita join Let Slim lah?
Ya betul. Betul. Jadi bila dah masuk program ni sebab kita dah bayar kan, jadi nak tak nak kita kenalah bagi full komitmen kan untuk jayakan program ni. Ya betul. Yelah sebab kita pun dah bayar apa semua kan. So macam kita tinggal buat je. Betul. Jadi so far saya rasa macam berterima kasihlah dekat Kak Lily sebab dia lah punca utama saya join program ni, sebab so far saya dah turun banyak alhamdulillah selama 2 bulan lebih ni. Sebenarnya saya pilih Cik Yus ni pun salah seorang yang saya tak silap saya Cik Yus lah antara yang memang yang paling tinggi, yang paling banyak sekali turun dalam kita punya program ni. Tu yang macam apa saya kalau boleh nak sangat lah apa kata buat temu bual dengan Cik Yus ni. Okay, so selain kiranya kenal daripada kawan-kawan kan. Ya betul. Okay, so kiranya macam Cik Yus berempat ni kira sama-sama lah buat orang kata kita dengan IF ni. Ya betul, kita orang siap ada group private lagi dekat WhatsApp sebab kita macam nak support each other kan. Dalam group tu share lah makan apa, hari ni buat IF berapa hari gitu. Ya betul, memang awal-awal tu memang aktif lah, kita non-stop cakap hari ni progress kita macam mana, macam lapar lah, tapi kita siap push keep going, tak 16 jam lagi ni, minimum 16 jam. Lepas tu tak ada idea nak makan apa, Kak Lily dia dah tahu, jadi dia show kalau boleh makan ni, tak boleh makan ni, dia bagi resipi apa semua. Jadi kita macam ada someone yang boleh support kita, yang bagi guide kat kita. Jadi macam kita sama-sama suffer, jadi kita tak rasa macam alone lah. Yelah sebab kita program kan online. Jadinya kalau macam Cik Yus memang dah ada kata yelah 4 orang tu kira macam dah cukup strong lah nak buat lesson kan. Sebab kita kalau macam ada apa-apa ke kita just saja dalam group ke tanya personal ke. So kira tu memang bagus lah. Kelompok yang bagus lah kat situ. Okay, betul. Okay, kita dah tahulah macam mana Cik Yus kita ni join program dari sini. Okay, so seterusnya ni paling best lah saya dah tahu. Okay, apa perbezaan kan sebelum Cik Yus join program dan juga kiranya apa yang sebelum ni Cik Yus rasa yang Cik Yus buat sebelum ni rupanya benda tu salah. Ataupun mungkin Cik Yus sebelum ni ada pernah nak cuba diet lain ke macam mana? Kod lah ada kan. Bolehlah kongsi sekali. Okay boleh. Sebenarnya saya dah start first time saya try IF tahun lepas 2019. 2020 saya try first time IF, tapi time tu saya tak ada ilmu apa-apa. Saya just nampak biasalah kat Facebook kan orang share cakap IF. Lisa Surihani tak silap dia buat IF kan. Jadi first time saya tahu daripada dia lah, jadi kita cakap okay lah kita try, tapi time tu kita try setakat macam buat 12 jam macam tu je kan. Lepas tu kita pun saya tak tahu menahu pasal keto. Jadi apa yang saya buat silap time tu ialah saya tak belajar sebetul-betulnya IF tu macam mana rutin dia. Yang saya buat hari tu 12 jam, lepas tu bila saya buka tu saya tak jaga makan. Saya makan macam biasa, mungkin nasi tu separuh lah, tapi nasi kan karbo tinggi, lepas tu gula apa semua, fast food pun ada juga makan kadang-kadang. Jadi kita tak tahu menahu benda tu tak boleh makan apa semua, jadi macam tak menjadilah. Adalah turun, seminggu tu turun 3 kilo, tapi after a while dia static. Lepas tu kita dah start rasa give up kan. Rasa give up, lama-lama pun hanyut. Ke laut dah. Hanyut. Dah ke laut, dah hanyut. Lepas tu nak come back, asyik cakap nanti come back. Besok lah, minggu depan lah. Tapi tak come back. Akhirnya slow-slow dia. Slow-slow pun dah tak ada apa-apa dah. Senyap. Second time. Betul. Lepas tu second time saya cuba workout pula, pergi gym. Masa tu saya punya berat 108. Okay. And then saya workout dalam 2 minggu kot macam tu. Adalah turun. Dalam 2 minggu tu saya turun dalam 4 kilo, dah jadi 104. Wow. Tapi time tu pun still tak jaga makan. Kita masih makan nasi, karbo tinggi, makan mie, bihun apa semua. Jadi pun sama, after 2 minggu tu saya dah static balik.
Lepas tu saya bukan jenis atletik, kita bukan jenis yang macam suka exercise kan. Jadi bila kita buat 2 minggu, lepas tu result dia sikit, dia jadi macam demotivated tau. Jadi Lepas down tu lah. lepas tu rutin nak pergi ke gym tu, dia ambil masa yang panjang sebab time tu saya kerja office kan. Ya, saya faham. Kerja lagi. Sebab bila balik kerja dah nak maghrib, kita maghrib kat rumah. Lepas tu kena salin baju apa semua, lepas tu kena pergi pula dekat tempat gym. Workoutnya mungkin sejam setengah, 1.5 jam. Tapi masa dia tu daripada nak bersiap kepada nak pergi workout, kepada nak balik rumah nak bersiap lagi, jadi macam panjang. Kayaknya Hari-hari masa ni Cik Yus buat seorang je lah ke ada geng juga? masa tu buat seorang je. Kadang-kadang adik-adik join tapi saya taklah seaktif macam adik. Adik dia memang totally workaholic lah. Dia nak pergi ke workout tu kan. Macam saya ikut mood. Kalau kadang-kadang buat 5 hari straight, kadang-kadang buat selang-selang. Tengok saya nak rasa nak pergi, saya pergi. Jadi tak konsisten lah macam tu. Masa bersenam tu ada jaga makan jugalah? Tak juga sebab saya tak Biasa? saya biasa je, macam mungkin nasi separuh tapi karbonya masih tinggi sebab kita tak belajar kan pasal apa yang perlu makan, apa yang tak boleh makan. Jadinya makan macam biasa. So kira masa tu walaupun macam istilah dia senam gila-gila pun makan kira macam biasa je lah. Tapi apa tadi turun 2 minggu dalam 4 kilo kan? 2 minggu dalam 4 kilo. Lepas tu dah static saya pun dah rasa sebab kan kita buat benda yang kita tak minat. Lepas tu dah static, dah start lah demotivated dia balik. Yelah, macam bagi saya pun kira macam terpaksa pun ada juga kan nak bersenam, setiap hari nak bersenam kan? Ya betul, benda tu disiplin tapi time tu kita tak disiplin sangat. Jadi dia punya progress dia setakat itu je lah. Patutlah. Okey, tu dah kita dah dengar dah perkongsian Cik Yus kita tentang apa ni antara beberapa lah yang Cik Yus kita dah cuba buat sebelum join program Let's Live bersama Bustani dan kita pergilah kepada soalan seterusnya. Ni yang paling best lah, kita nak tahu apa yang sepanjang Puan Cik Yus join program Let's Live ni, apa yang kami dah bantu dan apa yang kiranya Cik Yus nampaklah perbezaan sebelum program dan juga selepas program ni. Masih banyak ni. Banyak betul. Okay, yang first saya belajar ialah sebab kita first log in, dah join tu kita ada dapat website untuk kita belajar. Macam-macam ilmu lah, dah ada guide kita, ada bersih artikel, ada video, ada share resepi, lepas tu kongsikan produk Dr. Ju, lepas tu kongsikan apa yang boleh makan, apa yang tak boleh makan, lemak baik, lemak tak baik. Jadi kita didedahkan dengan kolesterol, kencing manis, semua tu. Jadi part yang keto tu lah, saya rasa diet IF ni campur dengan keto, dia adalah gabungan yang sepadan tau. Ya betul, saya sebab kalau kita buat IF saja, tapi kalau kita tak belajar pasal keto, nanti bila time buka, waktu makan tu kita main makan merapu-rapu. Jadi jadinya macam result dia tu tak okey lah sebab kan dia macam buat penat je kan berpuasa sepanjang hari. Lepas tu at the end nanti kita makan yang merapu-rapu. makan aku. Ya betul, makan nasi, makan mie apa semua, pasta apa semua, fast food lah, minum air manis lah kan. Jadi benda tu result dia tak cantik seperti mana IF gabung dengan diet keto sekali. Dia mungkin turun tapi slow lah kan. Macam slow. Betul, slow. Jadi kalau boleh kita kalau nak cepat, macam saya memang dah obese tahap 3, memang saya punya dah 113 kilo kan time tu kan. Jadi mana boleh nak buat macam slow progress. Nanti sabar lagi saya nak turun. Betul, saya punya BMI patutnya 67 kilo. Jadi nak turunnya tu 440 kilo kan. Jadi kalau saya buat malam macam sebulan turun 2-3 kilo, macam bila nak sampainya. Jadi nak tak nak kita kena buat sesuatu yang drastik tapi at the same time yang
tak membahayakan diri kita lah. Dia maksudnya penting. dia boleh dikatakan berpuasa tu agak drastik, dia macam nak cakap dia agak ekstrim, tetapi at the same time dia membantu kesihatan kita juga. Jadi saya rasa dua tu gabungan yang baik lah. Saya rasa macam antara sofa yang saya belajar kat situ memang banyak membantu penurunan berat badan saya. Okay, macam tadi Cik Yus ada mentionkan yang first time kan dengar pasal keto. Jadi apa yang masa first time buka modul website tu kan, dengar pasal keto apa semua tu, Cik Yus rasa macam susah tak nak buat keto tu? Sebelum orang kata, kira macam first time lah dengan keto, tak boleh makan nasi, kena ambil tinggi lemak apa semua. Mula tu macam Okay. susahnya, ada tak terfikir macam tu? Dia susah sebabkan saya tak ada bahan-bahan tu masa tu. Contohnya kan kita tak boleh guna gula putih dengan gula perang. Jadi kan kena tukar kepada 4 pemanis tu lah, kantol, xylitol, erythritol dengan stevia. Jadi lepas tu garam, saya tak ada garam Himalaya lagi time tu. Jadi benda yang untuk tukar bahan tu saya tak ada. Jadi masa tu rasa macam aduh macam mana ni kan. Jadi terpaksa macam jangan ambil benda tu dululah. Kalau ada resepi yang ada bahan-bahan tersebut tu, saya macam cakap okay tak apalah, kita makan je apa yang ada kat rumah dulu. Even time tu pun minyak yang saya guna canola. Memang tak boleh lah guna canola. Ya betul. Tinggi omega. Masa tu lah baru saya belajar boleh guna minyak kelapa sawit, minyak kelapa, minyak butter dengan minyak lagi satu minyak olive oil kan. Jadi semua tak ada kat rumah. Jadi doktor cakap tak apalah, guna je, habiskan dulu apa yang ada. Lepas dah sampai barang-barang tu, kita buatlah betul-betul clean keto. So time tu first week tu kira dirty keto lah sikit-sikit. Macam tu je lah. After that dah ada bahan-bahan tu, kita pun dah buat clean keto. So macam kita pun dah happy, kita boleh ikut sebiji-sebiji resepi tu, apa bahan-bahan yang kena guna, kita pun boleh ikut. Jadi dah enjoy lah time tu. Kan, sebenarnya macam saya sendiri pun sebelum ni, saya pun tak pernah dengar langsung keto. Saya pun sebelum pun pernah jugalah try buat keto tu, memang makan, dia lah kita buat IF pun puasa kan, lepas tu makan tu pun memang makan sikit pun dah kenyang. Itu yang paling saya rasa memang best lah, betul lah. IF keto ni memang gabungan yang bagi saya memang best lah. Betul. Okay, so sebelum kita pergi lebih jauh, lupa nak tanya Cik Yus kita, masa mula-mula start 113 kilo. Ya betul. So sekarang ni dah 2 bulan lebih dah buat IF keto ni, berapa dah banyak penurunan berat badan puan? Cik Yus setakat hari ni? Okay, hari ni saya timbang pagi tadi, berat saya dah 89 kilo. Wah! Ya Allah, banyak sangat. Kira dah berapa turun? Berat dia dah turun 113 tolak 89, 24 kilo. Wow, ya Allah, tanya Cik Yus. Selama 81 hari dah, daripada 1 Julai sampai ke hari ni. 71 hari untuk penurunan sebanyak 24 kilo. Ya Allah, tanya. Kalau jalan. Ya betul, banyak sangat-sangat. Bayangkanlah yang macam sebelum ni Cik Yus cerita, seminggu turun 3 kilo, 2 minggu turun 4 kilo. Ni dalam 2 bulan lebih ni dah turun 24 kilo. Sebab sebelum ni masa saya tanya Cik Yus kan, tak silap saya 22 kan, turun dah 22. Kira dia turun lagi 2 kilo. Ya betul. Wah, memang tahniah lah. Saya pun macam rasa macam masa saya dengar tanya berat Cik Yus masa tu, memang saya pun terkejut. Sebab banyak sangat-sangat. Dan Cik Yus setakat ni lah, setakat yang saya dapat data ni, Cik Yus lah antara yang paling banyak sangat turun. Ya betul. Yang kedua Puan Nash. Puan Nash dah turun 14 kan. Kira Cik Yus ni memang, saya salute lah. Memang sangat-sangat banyak turun dia. So apa yang memang gigih lah. So apa yang Cik Yus rasa? Mestilah happy kan? Happy betul sebab saya pun tak sangka first week saya tu je pun dah turun dekat 5 kilo. Laju. Jadi laju. Masa tu first week saya dah 5 kilo. Jadi benda tu jadi semangat saya. Kita nak teruskan lagi. Jadi
Saya asyik push. Okay, boleh ni minggu depan kita turun banyak ni. Tapi masa minggu kedua tu dah tak sebanyak minggu pertama. Dia turun dalam 2-3 kilo macam tu. Saya sebab first week tu kan penurunan air yang banyak kan. Jadi selepas tu barulah betul-betul lemak pula yang dikurangkan. Jadi saya punya first month saya tu je dah turun 12 kilo dah time tu. Ya Allah, Untuk banyak. bulan pertama. Sangat-sangat banyak. Oh ya, tadi Cik Yus kan ada mention pasal senam-senam kan. So dalam tempoh sebulan pertama tu ada tak buat senaman hardcore macam yang sebelum ni? Oh tak ada. Saya tak ada langsung pergi gym, saya tak ada langsung buat workout kat rumah ke, tak ada. Sebab saya fikir saya nak masuk Let's Slim program ni, saya nak ikut betul-betul dia punya modul dia iaitu diet keto dengan IF. Jadi kita nak buat eksperimen. Tak perlu workout, hanya buat 2 tu berapa boleh turun. Jadi eksperimen saya kalau saya buat workout yang gila-gila kan, jadi dia macam tak betul lah eksperimen tu kan. Setakat macam pergi jalan long hour punya walk ke, macam pergi cycling sikit-sikit, macam tu je, light-light je lah, tak adalah heavy workout. Wah, saya dengar rasa macam merembang tau. Sebulan 12 kilo tak ada senaman. Sama juga macam Puan Nas sebelum ni pun saya tanya pun dia kata dia tak ada juga buat senaman-senaman tu. Dia memang jaga makan je. Ya betul. IF, extend IF tu memang berbantulah. Oh ya, saya pun lupalah nak kongsikan. Macam Cik Yus kita ni, dia memang saya tabik sangat-sangat lah. Dia boleh buat extended fasting selama 7 hari. Bayangkan punya semangat. Kuat semangat Cik Yus kita ni. Mungkin Cik Yus boleh kongsikan juga macam mana boleh buat sepanjang tu 7 hari EF. Okay, awal-awalnya kita starting memang minimum 16 jam lah. Jadi minggu pertama tu saya slow-slow upgrade dia kepada 18 jam, 24 jam. Lama-lama perut tu dah biasa tau dengan 24 jam tu semua. Ya, kita dah rasa immune. Jadi kita kena push badan kita sebab bila dia tak push, dia jadi static tau berat tu. Jadi saya slow-slow tambah 48 jam. Lepas tu saya saja, masa tu saya tengok YouTube, saya tengok orang buat 3 days fasting, 7 days fasting. Saya cakap okey lah kita cuba pula 3 hari. Dah cuba 3 hari, saya cuba 5 hari pula. Lepas tu bila saya, tapi first time round pertama sebab 5 days tu saya menggeletar. Macam saya rasa tak okey, dah lemah sangat, saya pun buka, tak nak push lah. So second round tu saya buat lagi 5 hari. Boleh. Saya tarik lagi jadi 6 hari. Jadi third round tu saya buat 7 hari. Dah boleh dah. Ini kali ketiga saya buat 7 hari pula. Jadi kita lama-lama, dia tak adalah macam tiba-tiba buat extend. Kata ambil masa lah kan. Janganlah drastik. Betul, dia memang kena train. Dah train, lama-lama kita pun boleh adapt dengan perut tu. Kita dah lepas ni kita boleh push berapa hari. So macam hari ni saya dah hari ke-7. So saya rasa macam saya dah sihat, saya sihat badan saya. Mungkin saya nak push mungkin 10 hari kalau insyaAllah, kalau boleh. Kalau tak boleh, saya buka je lah. Oi, dahsyat lah. Sebab saya kan macam saya kerja kat sini pun saya kongsikan lah, cakap Cik Yus ni buat EF 7 hari. Sebab kat sini pun ada juga staff-staff member lah, dia buat dalam 3 hari, buat 4 hari. Tu pun ada yang kata mungkin lepas sesi tu ada juga nak cuba juga buat 7 hari tu pun memang baik. Dia suffer lah, dia ada fasa dia. Macam hari kedua tu dia memang sangat up and down, dia tu sangat mencabar. Macam saya dah buat 7 hari, dia ada 2 fasa. Hari kedua dengan hari kelima tu dia start, dia ada up and down dia. Lepas tu dia okay je, maintain smooth je. Kiranya macam buat EF kan, agak-agak dalam sehari tu berapa banyak air Cik Yus ambil? Saya rasa lebih daripada 3 liter. Oh, untuk 1 hari lah. Ya betul. Mungkin 3 ke 4 lah sebab akan ada 1 botol tu saya minum untuk mengenyangkan. Minum ada target dogok banyak-banyak. 1 hari tu ada target lah. Sebab ada satu time tu kita lapar, jadi kita akan dogok air tu sampai betul-betul kenyang sampai sendawa. Dan air yang selebih tu macam minum takat nak hilang dahaga je macam tu.
Oh, kiranya, yelah macam Cik Yusuf mesti awak kata nampak kan beza sebelum join Late Slim macam kata tadi cerita tahun lepas. Lepas tu dah join Late Slim ni mesti rasa macam ya agak-agak Cik Yus agak-agak expect tak dapat turun 24 kilo ni. Saya tak expect. Seriously, saya ingatkan mungkin dalam sebulan saya tu mungkin turun tak sampai 10 kilo time tu. Tapi sebabkan saya tengok first week saya pun dah dekat 5 kilo, ni tak sama lagi ni, lagi ada 3 minggu kan. Ada 3 minggu takkanlah tak capai lagi 5 balance kan. Sekali saya try lah macam buat setiap minggu kita timbang dekat dalam grup tu, kita selalu update lah. Setiap hari Jumaat kita orang akan update berapa kilo yang kita orang akan Update berapa? Setiap hari Jumaat kita orang memang post dekat grup yang WhatsApp tu. Jadi kita tengok benda tu as a motivation untuk orang lain. Cakap hari ni kita turun 1 kilo 2 kilo. Okey lah tu. Lepas tu semua pun macam tepuk tangan macam tu kan. Lepas tu hooray apa semua kan. So kita pun macam ada motivation macam orang ni turun 3-4 kilo, orang ni turun 1 kilo. Kita tahulah kenapa dia turun 1 kilo. Mungkin dia ambil sikit detik keto apa semua kan. Cakap tak apa. Nanti comeback balik, jangan hanyut sangat. So dia best lah jadinya. Oh saya lupa nak tanya Cik Yus sepanjang buat 2 bulan lebih ni ada chill tak? Ada. Oh ada. Oh Ada. tapi maintain tu. Ada, saya buat eksperimen juga tu. Saya cheat day dengan detik itu kan. Sebab bulan kedua tu kan ada, bulan 8 kan ada Raya Haji. Ya. Raya Haji 2 hari. Tapi saya cheat day sehari je. So saya makan je semua, memanglah ada semua lemang bersih keto lah, nasi ipit bersih keto lah. Saya tak buat, saya tak rajin. Jadinya saya pun makan je lah macam normal macam orang lain. So sehari tu saya cheat day. Tapi makannya nak ikutkan cakap banyak sangat tak ada. Tapi kita merasa semua makanan tu. Besok tu terus naik 1 kilo dah. Oh lepas tu hari tu Untuk makan sehari tu esok dah naik 1 kilo. Samalah lepas tu saya ada cheat day macam makan buah. Walaupun makan buah, macam makan manggis, hari tu saya ada cheat day makan manggis dengan pulasan. Kononnya nak makan 2-3 biji, sekali terbabas makan banyak biji. Jadi besok saya timbang pun sama, naik dalam 700-800 gram jugalah. Jadi untuk macam saya okey lagi sebab bila saya nak cheat day, saya kembali ke pangkal jalan cepat. Jadi macam saya cheat day sehari, besok tu saya dah start dah EF terus. Terus EF Terus EF sebab kita dah macam ni tak boleh ni. Sebab so daripada eksperimen tu saya dapat detect sebenarnya saya ni metabolisme saya ni rendah. Jadi saya makan sikit, bayangkan saya makan sikit macam tu je, esok saya dah boleh dah naik dekat 1 kilo macam tu. Paling dahsyat sekali lah saya pernah makan Maggi kat sebungkus je saya makan Maggi. Lepas tu besok tu naik 1 kilo, lepas tu perlukan masa 3 hari EF untuk dia turun 1 kilo tu balik. Oi dahsyat sebab kan karbo tu dia lambat nak lawas. Jadi eksperimen tu saya dapat detect ni tak boleh ni kalau main-main tak kembali balik ke pangkal jalan, habis terbabas semua kan, habis 24 kilo tu yang turun tu. Ya betul. Okay, so saya sebagai orang kata yelah saya pun join juga buat challenge ni tapi kejap buat kejap tak buat. Kejap tengok hari juga. Okay, so kita kalau boleh nak sembang banyak lagi tapi itulah masa ni macam agak cemburu sikit dengan kita. Okay, so kita sekarang alhamdulillah dah banyak dengar orang kata perkongsian daripada Cik Yus kita ni memang sangat panjang lebar. So saya harap anda semua yang mana dah orang kata bercita-cita nak turunkan berat badan tu harap take note jadilah macam Cik Yus kita ni kan. Okay, so kita mungkin saya nak tanyalah soalan terakhir kepada Cik Yus. Okay, so sebelum kita nak habiskan live ni. Okay, so mungkin Cik Yus mungkin boleh kongsikan lah apa yang Cik Yus nak katakan pada orang kat luar sana tu mungkin ada yang
tak tahu nak turunkan berat badan macam mana. Mungkin tak tahu lagi IF keto ni. Mungkin Cik Yus boleh kongsikan pendapat Cik Yus sendiri. Okey, saya punya saranan lah untuk yang berhajat nak turunkan berat badan tu, saya syorkan try je. Macam saya pun tak sangka pun nak masuk, saya pun just try je. Jadi saya rasa gabungan IF dengan keto ni memang sangat bagus. Sebabkan bukan saja kita dapat turunkan berat badan, jadi kita juga dapat nak kurangkan insulin kita, kencing manis. Siapa yang ada penyakit kronik macam kencing manis ke, ada diabetes ke, ada kolesterol tinggi, bila buat benda ni, di samping kita dapat turunkan berat badan, kita juga dapat sihatkan dalaman kita at the same time lah. Lepas tu walaupun agak drastik lah untuk buat IF tu mula-mulanya, tetapi kalau kita ada niat dan semangat yang tinggi tu, lama-lama kita pun bolehnya kita sesuaikan diri dengan keadaan tu. So macam saya rasa bila dah buat benda ni, saya akan jadikan benda as a lifestyle saya selama-lamanya lah. Walaupun saya ada masa mungkin tak buat extend fasting, mungkin saya akan buat normal punya IF, tapi as long as saya still akan kekalkan nak IF dengan keto tu. Cheat day tak apa, sesekali cheat day tak apa, tapi janganlah hanyut sangat kan. Kembali ke pangkal jalan secepat yang mungkin. Setakat kita habiskan nafsu tu, makan tu, dah lepas tu come back balik. Jangan terlalu hanyut, nanti takut. Nanti yang dah hilang tu dia tambah, nanti tak menjadilah jadinya. So itu je lah saya rasa nak bagi saranan untuk cuba untuk and then at the same time ni produk ni Bosta ni dia sangat baik. Saya siap beli 2 lagi flavor. Baik. Satu ni sebab saya jenis macam tak suka tukar-tukar kan, perasa kan. Jadi ni kopi ni Antara 2 tu mana Cik Yus paling rasa best best gila minum? Saya gabungkan dua-dua. Oh gabung jadi mocha. Saya jadi mocha. Ni satu sudu, jadi dia jadi sedap. Rasa macam mana minum Neslo ice. Dia tu yang penting tu. Jadi benda ni sangat-sangat best sebab bila saya minum benda ni lah, saya rasa kenyang. Sebab tu saya dapat buat extend IF yang sangat panjang. Ya, sebabkan start tu minum Bosta lah. Ya, start. Saya syorkan sangat siapa yang nak mulakan IF tu minum ni. Sebabkan untuk yang, sebab saya sebelum ni pernah IF kan, tapi sebelum tu saya tak pernah pun minum ni. Kali ni saya minum yang ini. Jadi saya rasa bila saya minum ni, dia mengenyangkan. Jadi untuk orang yang permulaan tu, dia akan rasa merana untuk berpuasa panjang. Jadi bila kita minum yang mengenyangkan dan memberi tenaga, jadi kita taklah merana sangat. Itu je dia punya kebaikan ni. Alhamdulillah. So saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih lah pada Cik Yus sebab sudi kongsikan apa kata journey IF keto selama 2 bulan lebih ni. So saya haraplah kita macam Cik Yus dah cakap tadi, dia jadikan IF keto ni sebagai lifestyle sampai bila-bila. So sebenarnya semua itu mungkin bagi kita ni alasan je semata-mata. Tapi kita kalau cuba tu confirm dah dapat result tu, barulah orang kata nak percaya kan benda ni semua. Ya, betul. Okay, so harapnya mungkin lah saya doakanlah semoga Cik Yus capailah berat yang Cik Yus impikan kan. So mungkin lepas kita boleh buat sesi kali kedua. Kita tak tahu. InsyaAllah. Lagi 2 bulan macam tu kot baru achieve. Challenge. Okay, so rasanya sampai di sini sajalah kita punya sesi Zoom untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih lah Cik Yus atas kelapangan masa dan sudi kongsikan segala yang Cik Yus orang kata jalan kan dalam program Dead Slim ni. Okay, so kepada anda di luar sana mungkin nak tahu lebih lanjut tentang kita punya program Dead Slim bersama Bosta ni, boleh saja WhatsApp dengan tim kami, insyaAllah kami akan bantu. Okay, so kita jumpa lagi lah nanti di lain masa dan juga di lain hari akan datang, dan juga insyaAllah kita akan jumpa lagi lah Cik Yus mungkin. Okay, so sampai di sini saja dulu. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum, bye. Waalaikumsalam.